Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, pada kali ini saya kira kita bertemu dalam slot khas sempena kawalan pergerakan. Jadi di atas inisiatif Jabatan Mufti Negeri Perlis, kami diarahkan untuk membuat kuliah online ini, alhamdulillah, dengan mengupas kitab Talbisul Iblis. Saya percaya sepanjang beberapa hari ini sidang penonton sekalian telah pun menyaksikan rakan-rakan dan juga termasuk saya bersama sendiri telah mengupas perbincangan berkenaan dengan buku ini, alhamdulillah. Maka pada hari ini, pada slot pagi ini, bersama dengan saya akan menyambung kupasan yang bertajuk Talbis Iblis atas ahli ibadah dalam perkara tawakal. Talbisul Iblis atas ahli ibadah dalam perkara tawakal. Jadi soal tawakal ni, saya ingat sekarang ni dalam musim kawalan pergerakan di atas penyebaran COVID-19 ataupun COVID-19 ni saya kira satu perkara yang menjadi satu topik perbualan jugalah. Sejauh mana seseorang itu dikatakan bergantung kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dalam erti kata lainnya tawakal, dan sejauh mana seseorang itu dia menyangkutkan perkara tu kepada ada usaha yang perlu dilakukan sebelum daripada bertawakal. Atau dalam erti kata lainnya, istilah tawakal itu sendiri kerap kali disalahfahami. Lain pihak lain dia punya definisi dia. Jadi pada pagi ini kita tengok Ibnu Jauzi ada tulis berkenaan perkara ni, Talbisul Iblis atas ahli ibadah dalam perkara tawakal. Ataupun saya kira satu bab ni sebenarnya pendek saja, tapi saya kira perkara yang dia nak tekankan, yang beliau nak tekankan dalam perkara ni adalah silap faham konsep tawakal tu sendiri. Jadi sebelum kita faham silap faham kepada konsep tawakal tu sendiri, kita kena faham apa dia istilah tawakal itu sendiri. Saya kira satu perbincangan ataupun satu kupasan yang baik berkenaan dengan isu tawakal ini telah digarapkan oleh Syekh Allahyarham Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dalam buku dia Penawar Bagi Hati, yang kemudiannya ditapis oleh Dr. Abdul Basit ataupun nama penanya Abu Anas Madani, Ustaz Al-Fladil kita. Di dalam bab tawakal, dia membincangkan apa dia isu tawakal ni. Tawakal ni berasal daripada, dalam bahasa Melayu pun ada kita guna perkataan tawakal ni yang lebih kurang iaitu wakil. Wakil. Jadi wakil ni dalam isu tawakal, bila kita sebut wakil, saya mewakilkan kepada seseorang, maknanya urusan kita serahkan pada seseorang. Okey, kalau contohnya seseorang tu kirimkan duit, kita kata untuk ambil duit ni tolong belikan ayam 2 ekor umpamanya. Lalu apa yang dimaksudkan dengan kita serahkan duit pada tu, kita mewakilkan kepada dia. Itu daripada perkataan wakil itu datang perkataan tawakal. Jadi dalam bab tawakal ni secara umumnya maksudnya kita menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dekat situ tu yang timbul. Kalau kebelakangan ni kita tengok dalam isu Ustaz, macam mana Ustaz dalam bab virus ni kita bertawakal sahaja ke? Maksudnya kita ada saranan untuk nak menggempur tempat-tempat yang berlaku virus dan sebagainya sebab kita tawakal dan sebagainya. Jadi istilah tawakal ni saya kira bukan dalam isu penyebaran virus ni saja, tetapi istilah tawakal ni saya ingat dalam soal harian pun ada jugalah. Setiap kali bila kita sebut tawakal, mesti akan dikaitkan dengan, selain daripada tawakal, kena ada usaha dulu. Bila kita kaitkan dengan usaha, begitu juga dia ada isu setelah kita berusaha hendaklah kita bertawakal, dan begitulah sebaliknya. Jadi saya kira definisi tawakal tu sendiri perlu kita letakkan, yang mana Al-Qadi Ibn Iyad ada menukilkan daripada pandangan At-Tabarani. Ini satu pandangan menarik. Selain daripada tawakal itu adalah mewakilkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masa yang sama pandangan At-Tabarani mengatakan bahawasanya at-tawakal ini adalah kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Wallahil jamil. Yang ini memang cantik. Apa maksud mengikuti sunnah Nabi SAW? Apabila baginda jatuh sakit, baginda berubat. Apabila baginda hendak pergi berperang, baginda mengenakan
baju besinya. Apabila baginda menyusun strategi untuk menerima serangan musuh ataupun untuk menyerang musuh, baginda akan ada dia punya unsur-unsur elemen-elemen yang ni pergi dulu, yang ni kemudian ada dia punya penyusunan dia. Jadi semua ini adalah sebahagian daripada sunnah Nabi SAW dalam usaha untuk mencegah penyakit, dalam usaha untuk mengubat penyakit, dalam usaha untuk ruqyah, untuk menggunakan jampi syar'i untuk menyembuhkan penyakit. Kesemua itu perlu dimasukkan di dalam perbincangan tawakal. Jadi ini satu pandangan yang cantik. Bila kita sebut tawakal, dia bukan satu isu penyerahan kepada Allah lalu kita menolak sunnah Nabi SAW. Bukan sedemikian. Tapi kalau kita tengok orang-orang yang bertawakal, siapa lagi yang lebih cantik tawakalnya berbanding baginda Nabi SAW? Dan kita tengok sunnah baginda itu sudah pasti tidak akan bertentangan, malahan berjalan seiringan dengan konsep tawakal yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tu kita kena fahami. Sebab tu kalau kita nak fahami konsep tawakal ni, tak boleh kita tengok konsep tawakal tu saja tanpa kita tengok apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Baik, kemudian Syekh Abdul Qadir, sebelum kita terus pada perbincangan apa disilap faham tawakal ni, dia menghuraikan tawakal ni, katanya tawakal ni ada 3 rukun. Rukun yang pertama iaitu rukun yang terdiri daripada aqidah. Rukun yang terdiri daripada aqidah iaitu isbatut tauhid, iaitu kita mengisbatkan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab macam-macam mana sekalipun perbincangan dalam isu agama ni, saya kira macam-macam mana pun sekalipun perbincangan, di dalam perbincangan tu mesti dia ada unsur aqidah. Tidak ada perbincangan dalam dunia ini tidak ada unsur aqidah, sama ada secara langsung ataupun secara tak langsung, dia mesti ada unsur aqidah. Maka sama juga dalam isu tawakal ni. Apa kaitan tawakal dengan akidah? Kalau kita tengok sebahagian daripada sifat rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun saya kira dalam bahasa mudahnya sifat ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala, kita yakini bahawasanya satu-satunya Tuhan yang menciptakan alam ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada Allah pencipta, Allah juga adalah pengurus alam ini. Maka bila kita kata satu-satunya pengurus alam ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala, maka secara jelas juga kita tengok bahawasanya segala jenis ketentuan, segala jenis qada dan qadar, kesemuanya adalah merupakan susunan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daripada situ datangnya penyerahan kita punya penyerahan diri dalam bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah yang tuliskan semuanya. Tidak ada satu perkara dalam dunia ni yang tidak berlaku melainkan dengan izin, melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai pencipta, sebagai pengurus dan juga sebagai satu-satunya Tuhan yang selayaknya ditujukan ibadah kepadanya. Daripada situlah kita yakini segala urusan ini ditetapkan Allah, segala urusan ini berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, segala urusan ini berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada situlah datangnya munculnya konsep tawakal, iaitu menyerahkan urusan kepada sang pengurus alam ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat situ ada dia punya kaitan dia. Kemudian begitu juga selain daripada keyakinan sedemikian, untuk kalau kita nak pergi dengan lebih mendalam lagi, Allah Subhanahu Wa Taala ni kalau kita tengokkan kepada dia punya nama dia, walillahil asmail husna fad'uhu biha, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagi Allah itu al asmail husna ni maksudnya nama-nama yang baik. Perbincangan selalu kita bincang nama-nama yang baik ni, yang sampai 9 nama yang selalu dibacakan tu, al-asmaul husna, nama-nama yang baik. Dia punya persoalan, dia kata kunci kat sini, selain daripada nama, perkataan yang keduanya adalah al-husna. Perkataan keduanya adalah baik. Jadi dekat situ ulama membincangkan apa yang dimaksudkan dengan baik itu. Nama-nama yang baik. Kenapa diletakkan nama-nama yang baik, bukan sekadar nama-nama saja. Sedangkan kalau kita letakkan nama-nama Allah, boleh tak? Boleh. Tidak ada masalah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sendiri di dalam Al-Quran, Allah telah berfirman al-asma'il husna, walillahil asma'il husna, dan bagi Allah nama-nama al-husna, nama-nama yang baik. Jadi apa maksud nama-nama yang baik itu? Nama-nama yang baik ni, kata Syekh Muhammad bin Salih Utsaimin rahimahullahu taala dalam buku dia Syarah Aqidah Wasithiyah, iaitu buku yang mensyarahkan Aqidah Wasithiyah tulisan Ibn Taymiyah sebelumnya. Dia menekankan al-husna ni maksudnya dalam nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak terdapat satu nama-nama yang boleh dikaitkan dengan keburukan. Tak ada.
Nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, nama yang baik maksudnya hasil kesinambungan daripada nama tu, kesan daripada nama tu adalah semua perkara yang baik-baik sahaja. Kalau kita tengok nama Ar-Rahman yang Maha Penyayang, tidak ada unsur keburukan di dalamnya. Kalau kita tengok nama Ar-Rahim, sama juga. Kalau kita tengok nama An-Nafi' yang Maha memberi manfaat, begitu juga kalau kita tengok, ialah selalu orang sebut bahawasanya kebaikan dan keburukan itu ada sebahagian lah yang sebut kebaikan dan keburukan itu daripada Allah. Pada hakikatnya keburukan bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW, wasyarru laisa ilaika, dan keburukan itu tidak dinasabkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu satu fakta yang menarik, kalau kita tengok dalam 99 nama Allah tu, nama An-Nafi' ada, iaitu yang Maha memberi manfaat, tetapi bila mengaitkan dengan mudarat, Allah tidak sebut nama dia sebagai yang Maha memberi mudarat, tetapi nama yang dia letakkan bagi dirinya adalah Mani'ud Dar, yang Maha melarang, yang Maha menahan kemudaratan. Ini maksud nama-nama yang baik. Artinya semua 99 nama tu tidak ada satu pun sifat yang terkandung di dalamnya yang boleh dikaitkan dengan keburukan, boleh dikaitkan dengan kejahatan. Nah, kalau sedemikian, apa kaitan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang baik ini dengan isu tawakal? Kaitannya adalah keyakinan kita apabila kita bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita yakin bahawasanya Allah tidak berbuat perkara yang buruk. Allah Subhanahu Wa Taala tidak berbuat kezaliman. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menuliskan perkara keburukan ke atas hamba-Nya. Jadi di sini ada timbul sikit persoalan. Saya kira persoalan ni mendalamlah, tapi sikit kalau kita boleh sentuh di sini. Ada yang kata, ustaz, bukankah ada takdir buruk? Kata Nabi SAW, wa antu'mina biqadrihi khairihi wa syarrih, dan bahawasanya kamu beriman dengan ketetapannya, iaitu takdir Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada yang baik ataupun yang buruk. Yang buruk ini bukan pada hakikatnya diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi keburukan itu cuma berlaku apabila dinasabkan kepada manusia. Ataupun dalam bahasa mudahnya, kita, pandangan kita manusia yang sangat-sangat terhad, dengan ilmu kita yang sangat terhad, dengan pengetahuan kita yang tak meluas, dengan sudut pandangan kita yang mustahil sama dengan sudut pandang Allah Subhanahu Wa Taala, ada kalanya beberapa perkara yang kita nampak sebagai satu keburukan untuk kita, tetapi pada hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala tahu ada kebaikan di sebaliknya. Maka kalau keyakinan kita sebeginilah, kita yakin, ya Allah, aku serahkan urusanku kepada kamu, dengan keyakinan bahawasanya Allah tidak menetapkan melainkan yang baik-baik sahaja. Allah tidak menetapkan melainkan perkara yang ada hikmah di sebaliknya, maka di situ datang unsur tawakal. Kita serahkan kepada Allah dengan keyakinan Allah tidak akan menetapkan melainkan yang baik sahaja. Jadi itu yang pertama, rukun tawakal, iaitu akidah, iaitu keyakinan kita mengisbatkan ketauhidan Allah Subhanahu Wa Taala dalam mencipta alam, dalam menguruskan alam, dan begitu juga kalau lanjutannya yang dituntut dalam menunjukkan segala ibadah kita hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita nak kaitkan satu lagi, isu tawakal ini pun sebahagian daripada ibadah juga. Ibadah apa? Ibadah hati. Sebagaimana iman itu ada 3 pengertiannya. Iman itu adalah ikrar dengan hati, ucapan dengan lidah, dan amalan dengan anggota badan. Maka hati pun ada dia punya ibadah dia. Dan ibadah hati salah satunya adalah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesemua itu pun termasuk dalam ibadah hati yang dituntut dalam agama. Baik, itu yang pertama, iaitu akidah. Kemudian yang kedua, kata Syekh, rukun tawakal yang keduanya adalah, dalam buku dia disebutkan perbuatan, yang ketiga pergerakan, tapi saya tengok, saya suka kalau masukkan pergerakan dulu baru perbuatan. Yang kedua adalah pergerakan. Apa yang dimaksudkan dengan pergerakan? Maksudnya usaha kita. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan berkata, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu telah berazam, maksudnya kamu telah meletakkan usaha kamu, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sinilah letak perkara yang di awal kuliah tadi yang sebut ada kata tawakal ni, kita gempur saja tempat-tempat yang ada virus, ataupun tak semestinya sedemikianlah dalam isu lain pun, bukan isu COVID-19 ni saja. Cuma sekarang ni dah musim COVID-19 tu, kita kata kita langgar saja, kita buat saja. Inilah yang bercanggahan dengan konsep tawakal itu, iaitu rukun yang kedua. Tawakal itu mesti ada dia punya
pergerakan maksudnya kita punya usaha kita. Sebagaimana awal tadi saya sebut, Nabi SAW baginda berpegang, baginda mengenakan baju besi. Dalam Muwatta oleh Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, ketika baginda masuk untuk membuka kota Mekah ketika peristiwa Fathul Mekah, Nabi SAW memakai topi perang tu. Maknanya tak ada lah dia pakai ketayak macam kita pakai ni, kata tak apalah orang libas pedang pun kita bertawakal. Tak, usaha tu ada. Dan ini sebagaimana yang ditekankan oleh At-Tabarani tadi, usaha itu adalah sebahagian daripada sunnah Nabi SAW, dan sunnah itu perlu diambil kira dalam konsep tawakal. Jadi kalau dalam isu virus kita ni, itu satu perkara yang merupakan usaha. Pakai sanitizer, pakai topeng untuk keluar, terutamanya di tempat-tempat yang terbuka dan sebagainya. Jangan berkumpul ikut arahan pihak atasan, jangan berkumpul, jangan buat masa ni riadah petang dan sebagainya, ditangguhkan dan sebagainya. Perkara-perkara ini adakah bercanggahan dengan tawakal? Tak. Dia termasuk dalam tawakal, dia termasuk dalam rukun tawakal, iaitu kita ada meletakkan usaha. Kenapa sedemikian? Kalau ditanya, habis tu tak akan bercanggah di antara tawakal dengan usaha tu? Orang usaha dia tawakal, adakah? Dia bukan sedemikian. Ini kerana alam tabi'i ini ada sifat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Jangkitan virus tu, kata Nabi SAW, tidak ada penyakit berjangkit tu, bukan maksudnya penyakit tak boleh berjangkit, bukan. Tetapi maksudnya penyakit itu tidak boleh berjangkit melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagaimana disebut oleh Dr. Muhammad Aqil dalam buku dia Manhaj Aqidah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dia cuba satukan hadis ni, bahawasanya Nabi SAW sebut, kalau kamu dengar satu tempat terkena taun, jangan masuk. Kalau kamu ada di dalamnya, jangan keluar. Begitu juga kata Nabi SAW, dalam masa yang sama baginda kata tidak ada penyakit berjangkit. Apa maksudnya? Jadi dia ulama cuba, termasuk Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, menyatukan hadis ni dengan maksud Nabi SAW. Penyakit tu boleh berjangkit, tetapi kita kena yakin jangkitan itu cuma berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama kita kata, kalau dah virus tu memang secara tabi'inya Allah yang ciptakan virus tu, ini pun satu perkara kita nak sentuh. Barangkali ada orang sebut berkenaan dengan virus ni asal daripada China, Ustaz, asal daripada Wuhan, Ustaz. Ini sebut benar dari sudut sebab musababnya, betul lah. Tetapi dari sudut izinnya, pada hakikatnya dia cuma berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara ni kita kena kita kena prihatin dengan perkara ni, kita kena ambil serius perkara ni. Jangan kata kita langgar saja tawakal. Tak, bukan. Kita kena ingat virus tu pun Allah Subhanahu Wa Taala yang ciptakan. Berjangkit pada seseorang itu pun izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Asy-Syaikh di dalam perbincangan tawakal ni, dia memasukkan di dalamnya rukun kedua dalam tawakal. Apa dia? Iaitu pergerakan usaha kita untuk nak mencapai satu perkara tu. Kalau kita tengok, nak sentuh sikit dalam hadis berkenaan qada dan qadar, sahabat radhiyallahu anhum pernah tanya pada Nabi SAW, kenapa kami nak berusaha? Sebab baginda kata berkenaan qada ni sedemikian, Allah dah tetapkan sedemikian dan sedemikian. Maka sahabat radhiyallahu anhum tanya pada Nabi SAW, habis tu kenapa kami nak berusaha? Kata Nabi SAW, usahalah kerana usaha itu akan memudahkan kamu dapat apa yang kamu hajati. Sama juga dalam keadaan sekarang, kalau kita hajat kita nak mengekalkan kesihatan. Kesan virus ni bukan main-main. Kalau kita tengok ada orang barangkali tak ambil serius lagi, cuba kita tengok, bukan kita nak minta sidang penonton sekalian, tapi kita cuba bayangkan orang yang terkena virus ni. Bayangkan bila dia terkena, dan kalau dia dapati positif tu dah diasingkan daripada keluarga. Itu pun sebelum ni barangkali ada orang kata, alah kita dalam negara kita tak ada kematian lagi. Kata sekarang dah ada kematian, dah ada 3 kematian dah pun setakat ni yang dilaporkan setakat hari ni. Wallahu alam, harap-harap ni lepas ni dah tak ada lagi dah. Tapi bayangkan diasingkan daripada keluarga, tak berjumpa dengan keluarga, kemudian sakit tu. Kalau terjadi dia meninggal dunia pun, setelah meninggal dunia pun jenazah tak boleh diuruskan oleh pihak keluarga. Pihak keluarga tak boleh jumpa kita, tak boleh nak peluk, cium, tak boleh dan sebagainya. Sehingga kan jenazah itu pun tidak dimandikan, dibalut dengan plastik saja. Kemudian ada yang mencadangkan disapukan air ataupun ditayamum di atas plastik. Ataupun kalau ada kerisauan yang melampau, dikafankan sebegitu saja. Dan bayangkan bukan tu saja, nak berhantar ke kuburan pun keluarga tak boleh hantarkan, duduk daripada jauh sahaja. Ataupun lebih menyedihkan lagi, kalau keluarga pun disebabkan kontak, kontak terdekat,
maka keluarga pun tak boleh nak hantar kuburan pun tak boleh, sebab dia kuarantin di sama ada di rumah ataupun di hospital. Maka kita daripada saat na'udzubillah seseorang itu disyaki ada terkena virus ni, sehinggalah saat dia ke kubur tak boleh ditemani oleh keluarga dia. Ini perkara serius dan dia boleh berlaku pada siapa-siapa saja. Maka kita kena faham berkenaan perkara ni, bahawa sebahagian daripada tawakal adalah apa kata Syekh, pergerakan, iaitu ada usaha kita. Baik, itu rukun yang kedua. Kemudian rukun yang ketiga, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Mandili rahimahullahu taala, adalah kita punya perbuatan kita. Yang ni yang akhir sekali, iaitu disebutkan apa maksud tawakal ni. Kita kata bayangkan seseorang itu masuk dalam mahkamah. Barangkali kan, bila masuk dalam mahkamah, selalu saya sebutkan dalam kuliah pun, bila masuk dalam mahkamah, bahasa yang digunakan dalam mahkamah ni, sidang penonton, bukannya bahasa macam kita cakap sembang ni. Bahasa dia tu Masya Allah tak boleh nak faham. Seksyen 2 Kanun Keseksaan kurungan 1A ni saya baca ni pun tak tahulah betul ke tidak. Tahun 1989, pindaan tahun 1992, subsection A tolak Allahu Akbar, kita tak faham. Jadi dalam keadaan orang kata apa, drama mahkamah tu, dengan hakimnya cakap bahasa sedemikian, kita pun tengok kata tak faham lah. Kata kalau hakim tanya, benarkah kamu didapati melakukan kesalahan kanun jenayah kurungan 1A, tak tahulah kita lah pindaan 1972 apa benda tu, kita kata semua tu kita pun tak tahu apa dia yang dia cakap tu. Maka dalam keadaan sedemikian, kata Syekh, apa yang kita buat, kita mewakilkan kepada peguam kita. Kita wakilkan kepada dia, kita cerita kat dia masalah saya macam ni, dikatakan macam ni sekian. Maka peguam akan mewakilkan kita dalam mahkamah. Maka peguam yang akan cakap, "Dak ya Arif, di bawah pindaan perlembagaan 1996 segala apa tu." Siapa yang cakap tu? Peguam yang cakap. Kita pun akan duduk diam, betul tak? Kita duduk diam dalam mahkamah, biarlah peguam nak cakap apa pun, saya dah cerita kat dia habis dah, dia wakilkan saya, dia akan sebut pada hakim, dia akan pertahankan ni apa semua sekaliannya. Apa-apa jadi pun, kalau kita nampak keadaan biar betul, kita tak bangun membantah, sebab kita dah wakilkan pada peguam tadi tu. Jadi konsep tawakal lebih kurang macam tu lah, iaitu kita mewakilkan urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kalau cukup 3 rukun tadi tu dah cantik dah, iaitu kita keyakinan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menentukan melainkan yang baik-baik sahaja, yang kemudian kita berusaha, letakkan usaha. Nabi SAW letak usaha, kita boleh letakkan usaha kan juga, letakkan usaha kita apa yang boleh untuk capai apa yang kita hajati. Kemudian setelah tu kita bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 3 tu barulah cantik keadaannya. Okey, jadi itu konsep tawakal yang kita kena faham. Jadi kita pergi kat buku ni, apa kata Ibnu Jauzi? Dia kata talbis iblis atas ahli ibadah dalam perkara tawakal. Sebab buku ni disebut apa yang kesalahan dalam tawakal, sebab tu saya terangkan konsep tawakal tu, baru kita faham apa kesalahan dalam tawakal. Jadi di sini dikata iblis mengelabui seseorang yang mengaku bertawakal dengan mendorong mereka agar berpergian tanpa berbekal. Maksudnya agar mendorong mereka bermusafir tanpa bekal. Pergi musafir tak apa, kita tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala, tak payah bawa bekal. Mereka mengira amal ini adalah hakikat tawakal, padahal mereka benar-benar keliru memahaminya. Mereka nak musafir tanpa bawa bekal, mereka kata bertawakal. Sidang penonton sekalian, kalau kita tengok perkara ni mengingatkan saya kepada perang Tabuk. Perang Tabuk ni satu peperangan yang jauh, peperangan yang berlaku pada musim panas pada zaman Nabi SAW, peperangan yang nak pergi melawan tentera Rom sana nun. Jadi perjalanannya sangat-sangat jauh. Ketika tu berlaku kemarau yang sangat-sangat berlaku kemarau, musim panas ketika tu. Jadi bayangkan dalam keadaan perjalanan jauh, musim panas, dan begitu juga perbekalan. Satu perkara yang disebutkan dalam perkara dalam isu perang Tabuk ni adalah perbekalan. Bila perjalanan makin jauh, makanan nak kena bawa makin banyak. Bila makanan nak bawa makin banyak, duit yang nak gunakan, wang yang nak digunakan untuk nak tukar ataupun harta lah, kalau sekali pun bukan wang, simpanan harta yang nak digunakan untuk nak sediakan bekalan tu banyak, kita kata, sebab jauh perjalanannya kan. Duduk kat sana pula sebahagian riwayat sebut 20 hari lebih duduk di Tabuk, kemudian baru patah balik dan sebagainya, Masya Allah. Tapi di situ Nabi SAW dan sahabat radhiyallahu anhum bercakap berkenaan perbekalan, isu bekal tu, sehingga kan disyariatkan infak ketika tu. Untuk sahabat radhiyallahu anhum beri infakkan, Abdurrahman bin Auf ada infakkan, Osman Al-Affan ada infakkan, Abu Bakar, Umar ada infakkan. Kenapa perlu infak tu?
Sebab nak siapkan perbekalan tu. Bukannya mereka bermusafir tanpa ada perbekalan. Di situ kita kena nampak betul kata At-Tabarani tadi, bahawasanya sebahagian daripada tawakal adalah mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan baginda sediakan perkara ni, sahabat sediakan perkara ni, sehingga kan ada yang tak dapat nak pergi. Sebab apa? Sebab tak ada perbekalan. Tak ada perbekalan, tak ada kenderaan, dia tak ada isu macam ni lah, kita tak ada bekal, kita tak ada kita tak ada kenderaan, kita jalan kaki lah. Kita tawakal, nanti kita kata adalah, kita kata jadi macam mana, dia tak boleh sedemikian. Okey, jadi perbekalan itu sebahagian daripada tawakal. Kalau kita tengok dalam 3 rukun tawakal tadi, perbekalan duduk dalam mana? Duduk dalam yang ketiga, iaitu duduk yang kedua, iaitu usaha kita dalam bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi isunya kat sini apa? Orang yang musafir, dia tidak bawa perbekalan, dia tak cukup rukun yang kedua daripada tawakal ya. Saya harap boleh faham insya-Allah. Baik, kat sini dia bincang sikit, dia kata lagi. Seseorang berkata kepada Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, aku ingin berangkat ke Mekah dengan penuh tawakal tanpa membawa bekal. Ni dia. Aku ingin berangkat ke Mekah dengan penuh tawakal tanpa membawa bekal. Imam Ahmad ni kat mana hidup dia? Di Baghdad, Iraq. Daripada Iraq dia nak pergi ke Mekah tu, lalu jalan Iraq, dia daripada Iraq ke Mekah ni dia ada dia punya jalan dia. Aku ingin berangkat ke Mekah daripada Baghdad, Iraq tu dengan penuh tawakal tanpa membawa bekal. Apa silap dekat sini? Kalau kita tengok tadi, rukun yang pertama bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan kebaikan. Ada tak? Barangkali adalah dari segi menyerahkan urusan pada Allah, Allah yang tahu, ada tak? Ada. Yang mana tak cukup? Yang kedua ni lagi. Jadi saya ingat sebagaimana perbincangan kita di awal tadi, yang isu sekarang ni tawakal tak tawakal dia saya tengok kalau kita pecahkan pada rukun 3 ni, sebenarnya dia masalah mana? Masalah kedua ni. Masalah isu pergerakan, iaitu masalah isu usaha kita dalam bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ni sama juga. Kedua dia tak ada. Aku ingin berangkat ke Mekah dengan penuh tawakal tanpa membawa bekal, tak bawa bekal. Dan Imam Ahmad rahimahullahu taala menjawab, berangkatlah tanpa rombongan. Maksudnya kamu pergi sendiri-sendiri, tak usah nak ikut rombongan dan sebagainya. Lalu dia berkeras juga, dia kata tidak, tetapi aku akan berangkat bersama rombongan. Maka kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, dia kata jika demikian bererti kamu bertawakal kepada bekas makanan orang lain. Masya Allah, perkataan itu mendalam. Jika kalau demikian bererti kamu bertawakal kepada bekas makanan orang lain. Maksudnya apa? Kalau kita tengok rukun tawakal tadi, yang kedua dia tertinggal ni apa? Usaha, betul tak? Dia sendiri tidak ada usaha. Ini saya ingat inilah rukun tawakal yang kita sebut tadi tu, iaitu yang kedua dia tak ada, iaitu menyediakan bekalan dia sendiri sebagai satu usaha bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Imam Ahmad, kalau kamu berangkat beserta rombongan dan kamu tak bawa bekal kamu sendiri, maksudnya kamu bertawakal kepada bekas makanan orang lain. Maksudnya apa? Yang kedua ni, usaha ni, dia tidak usaha, tapi dia, ialah kalau nak kata usaha pun sekadar hak dia buat apa? Dia mengharapkan orang lain yang beri makanan pada dia. Dia mengharapkan bila dia lapar nanti makanan orang lain, ada orang offer makan kat dia ataupun dia minta dan sebagainya lah. Wallahu alam. Jadi dekat situ dia punya rukun tawakal tu 3. Apa yang tak cukup? Saya ulang balik sebelum kita masuk tajuk seterusnya kat sini. Yang pertama iaitu keyakinan kita Allah Subhanahu Wa Taala tidak menetapkan melainkan yang baik-baik saja. Kemudian yang kedua pergerakan, iaitu usaha kita. Yang ini yang selalu missing, yang selalu hilang ni kedua. Lalu ketiga, kita kata kita menyerahkan, mewakilkan urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keyakinan Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Okey, jadi kalau cukup 3 rukun tu, barulah kita panggil sebagai tawakal. Okey, baik, alhamdulillah. Baik, kemudian bab yang seterusnya, saya ingat sempat kita ambil satu lagi, iaitu talbisul iblis di atas para pejuang perang ataupun mujahidin. Talbisul iblis atas para pejuang perang ataupun mujahidin. Kalau kita tengok mujahidin ni ataupun orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ni pahala yang besar. Banyak hadis Nabi SAW yang menekankan berkenaan pahala mujahidin ni, berkenaan pahala berjihad. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, baginda sallallahu alaihi wasallam sebut amalan yang paling afdal adalah kamu berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga saya kira dalam hadis Muaz bin Jabal pun berkenaan dengan amalan yang afdal, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kamu berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya kira isu jihad ni
bukan satu perkara yang tersorok lagi, bukan satu perkara yang tidak diketahui lagi, adalah satu pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dekat sini dia nak berbincang kat sini, bila satu amalan tu satu amal yang sangat-sangat besar, bagaimana iblis ataupun bagaimana syaitan nak merosakkannya. Okay, kita baca kat sini sikit lagi, kita tengok apa dia punya tema dia. Kata Ibnu Jauzi, iblis mengelabui banyak orang dengan mendorong mereka pergi berjihad, padahal niat mereka sebenarnya untuk membanggakan diri serta riak, ya? Supaya dikatakan si fulan pejuang perang, ataupun supaya dialu-alukan, supaya dicadangkan si fulan adalah pemberani, atau tujuannya ialah mencari harta rampasan perang. Sungguh setiap amal itu bergantung pada niat kita. Abu Musa radhiyallahu anhu bertutur, seorang lelaki mendatangi Nabi SAW. Dia sebut, ya Rasulullah, bagaimana menurut engkau perihal lelaki yang berperang demi keberanian, berperang kerana fanatik, dia tersebut sini bahasa Indonesia, fanatism, maksudnya dia kesungguhan dia, kecintaan daripada agama, dan berperang agar bisa riak. Siapakah mereka yang berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Kata Nabi SAW, sesiapa yang berperang demi meninggikan kalimah Allah, maka sesungguhnya dia berada di jalan Allah. Maknanya dia bagi kat sini 3. Orang yang berperang, dia nak orang kata dia berani. Kemudian orang yang berperang kerana dia boleh timbul riak, ataupun orang yang berperang betul-betul kerana kerana nak meninggikan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kata Nabi SAW, dia yang berperang demi meninggikan kalimah Allah, maka sesungguhnya dia berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, janganlah kamu katakan fulan mati syahid ataupun fulan telah gugur sebagai syahid, sebab boleh jadi jihadnya demi memperoleh harta rampasan perang, atau untuk mencari nama, atau dia berperang agar reputasinya diketahui khalayak ramai. Sekali sebut perkataan ni terbelik selalu. Okey, kat sini apa dia punya tema dia? Tema dia kat sini adalah niat. Masya Allah. Tema dia kat sini adalah niat. Perkara yang besar, amalan yang sangat besar, amalan yang afdal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata orang mati syahid ni, dia punya hebat dia, sampaikan jenazah dia tidak dimandikan. Dalam hadis, dalam satu hadis, dalam bab yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, orang yang mati syahid ni, darah dia, kita kan tak mandikan jenazah yang mati syahid, akan dikafankan kemudian dikebumikan sebegitu saja. Orang yang mati syahid ni, dia akan bangkit di mahsyar kelak dengan darahnya berbau misk, berbau kasturi. Bayangkan darah yang di dunia ni, kita kalau orang bagi darah tak lalu lah, malahan di antara makanan yang diharamkan untuk kita apa dia? Damul masfuh kan, darah yang mengalir. Sebab jijik kita tengok dengan baunya, dengan ada orang tengok warna darah tu pun tak boleh tu, pening kepala, bau dia tu, bau hanyir dan sebagainya. Bayangkan perkara tu, darah tu di padang mahsyar kelak, mereka dibangkitkan dengan darah mereka berbau misk, berbau kasturi. Masya Allah, berhimpun di padang mahsyar tu dalam keadaan kawan ni berpeluh sampai buku lali, kawan ni berpeluh sampai lutut, kawan ni berpeluh sampai pinggang, kawan ni berpeluh sampai bahu dengan berpeluh-peluh. Kawan ni, orang ni yang mati syahid ni, bangkit dengan keadaan darah-darah yang kita kebumikan tu dengan berbau mis. Masya-Allah, amalan yang afdal. Begitu juga mereka ini tidak ada penghalang di antara mereka dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan yang afdal, satu pahala yang besar. Tetapi pahala yang besar ni satu perkara yang berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, boleh rosak gara-gara disebabkan perkara yang paling kecil, perkara yang paling ringan sehingga kan tidak nampak. Virus tu pun kita kata boleh lagi lah orang nak kaji kan, tengok bawah mikroskop elektron, apa saya tak ingat apa nama tu, boleh sampai dia besarkan berapa ribu kali ganda sehingga boleh nampak virus. Boleh lagi lah nampak tu kita kata. Tetapi perkara yang lebih kecil daripada tu lagi, masalahnya boleh rosakkan amalan yang sebesar-besar seperti jihad. Apa dia? Niat dia tu lari. Masya Allah, bayangkan pahala besar, perkara yang besar, susah nak buat, nak pergi berjihad, tinggal anak isteri, fikir macam mana anak isteri, saya balik lagi tak, jumpa mereka lagi tak, bila dah pergi berjihad tu dapat kontak mereka lagi tak. Ni bukan saya kawan kata Ustaz Aziz pula, tak, bukan. Ni kita bincang kan dalam keadaan orang berjihad benar, secara benar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebut ni sedemikian. Baik, lalu keadaan tu kita dengan perang tu sakit, ada orang kena tembak. Saya kira saya pernah pergi
tazkirah dengan sahabat-sahabat abang-abang askar gitu. Mereka tanya, kata ustaz, kami ni guna morfin boleh ustaz? Kita ingatkan dia tanya morfin ni untuk kalau orang nak high ke apa, tak boleh lah morfin tu kan. Jadi dia tanya berkenaan tak morfin ni bukan apa, kami bawa dalam kami kalau ada misi dilatih bawa dan sebagainya. Kalau ada luka, ada luka perang kena tembak, bayangkan kesakitan tembak terbuai isi perut, tercabut perut sebelah dan sebagainya. Macam mana kami guna morfin ni, dia painkiller yang paling kuat lah. Kalau kita ni Panadol lah kita kata kan. Morfin ni painkiller paling kuat. Dalam keadaan macam tu, mana nak cari hospital dan sebagainya, jadi cocok morfin. Mana kata apa? Sakitnya, sehingga kan sakit tu perlu gunakan painkiller paling kuat. Bayangkan orang yang berperang susah macam ni, rosak dia punya amalnya gara-gara disebabkan niat. Masya Allah. Sebab tu Nabi SAW sebut innamal amalu binniat. Sesungguhnya amalan itu dia bergantung kepada niat dia. Sebab gara-gara niat tu boleh lari. Dan disebabkan ni jugalah riak itu dimasukkan salah satu daripada syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala, syirik kecil. Apa beza syirik kecil dengan syirik besar? Syirik besar ni merosakkan amalan, seluruh amalan dia daripada dulu dia beramal sampai kan dia masa dia berlaku syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala tu, di situ dia rosak amalan dia. Adapun syirik kecil ni kita kata dia merosakkan amalan ketika tu. Alah relax ustaz, amalan ketika tu. Dah kalau sepanjang hidup dia ataupun sepanjang perbuatan dia tu kerana riak, hak yang pertama rosak, kedua rosak, ketiga rosak, sama je lah, semuanya rosak. Nah, cuma persoalan dia dekat sini, kenapa riak itu dimasukkan sebahagian daripada syirik kecil, tapi syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab masalah niat. Awal tadi bila kita bincangkan berkenaan dengan rukun tawakal, rukun pertama apa dia? Bahawasanya akidah menetapkan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah merupakan satu-satunya Tuhan yang selayaknya disembah. Baik, bila kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tak kira orang melakukan solat ataupun dalam kes ni pejuang perang ataupun mujahidin, bila dia berjihad, kita kata seseorang itu sepatutnya niatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tujukan ibadah tu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila seseorang tu tujukan ibadah tu kepada selain Allah, maka situ jadi syirik tu. Jadi syirik besar itu kes dia. Seseorang menunjukkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba ada seorang tu dia menunjukkan ibadah dia kepada sembahan selain Allah. Dia tujukan kepada Lata, dia tujukan kepada Uzza, dia tujukan kepada Manat. Sepatutnya dia tuju kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sembah, perlu sembah siapa? Sembah Allah. Tapi dia sembah Manat, dia sembah Lata. Syirik. Dia sepatutnya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berdoa kepada siapa? Dia doa kepada Lata, dia doa kepada Uzza. Apa hukum dia? Syirik besar lah. Itu syirik besar. Tapi dia punya persamaannya adalah dia tujukan tu bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka riak termasuk dalam kategori ni. Sebab apa dimasuk dalam kategori ni? Sebab riak tu bila seseorang tu dia melakukan sesuatu sepatutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kadang-kadang benda ni pun dia tak jelas. Saya dalam kuliah-kuliah lain pun saya disebutkan tahun 2020 ni saya sarankan kita faham benda-benda yang basic, kita faham benda-benda yang asas. Itu yang sebenarnya penting tu. Okey, jadi bila kita sebut saya buat kerana Allah Ustaz, saya buat kerana apa maksud kerana Allah? Maksudnya kita buat tu kita tujukan untuk niat kita nak dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, nak dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, nak dapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala, nak dapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya berbuat kerana Allah. Maka bila seseorang itu dia melakukan amal soleh, tak kira dia bersedekah ataupun dia solat dan sebagainya, dia tujukan hanya kepada Allah, itu baru cantik, itu baru sempurna dia punya tauhid itu. Tetapi kalau seseorang itu melakukan amalan, niat dia tak buat kerana Allah, tapi dalam masa yang sama bukannya dia buat untuk sembahan lain selain Allah. Kalau kes syirik besar tadi, dia buat sembahan lain selain Allah Subhanahu Wa Taala, dituju kepada yang tidak layak bagi selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi masalah syirik kecil ni adalah dia tidak tuju kepada Allah, tapi dalam dia punya amalan tu ada niat dia nak dapat penghargaan daripada manusia. Itu syirik kecil. Sama juga dalam kes dalam ni, dia kata dia berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala agar timbul kata-kata seseorang kata si fulan itu adalah orang yang berani. Nampak tak? Niat dia bukan kerana pahala, niat dia sebab nak orang beritahu dia orang yang berani. Itu kita kata syirik kecil, sebab dia tak tuju pada sembahan selain daripada Allah, tapi niat dia tu dia nak orang kata dia seorang yang berani. Maka disebabkan itulah benda yang besar sehingga kan berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala boleh pahala amalan itu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala gara-gara sebab niat dia tu dia nak orang kata dia orang yang berani. Nauzubillah min zalik. Ada satu hadis daripada Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala bahawasanya dia riwayatkan Nabi SAW sebut
Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya Nabi SAW sebut dikatakan kepada orang-orang yang kita kata nak pujian dan pujaan daripada manusia ni, nak orang kata dia berani. Ada lepas ni insya-Allah kita akan baca satu hadis berkenaan perkara ni. Niat dia supaya status dia naik di sisi manusia, di akhirat nanti di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala akan sebutkan kepada dia, pergilah minta pahala daripada orang yang niat kamu beramal tadi. Nauzubillah. Maksudnya manusia lain minta pahala daripada mereka. Boleh ke tak boleh perkara ni terjadi? Kita kata manusia berikan pahala di padang mahsyar, mustahil. Maka itu selalu kita sebutkan, penat saja beramal ya, sidang penonton, penat saja beramal, penat saja solat, penat saja bersedekah, penat saja. Hatta kita kata itu yang talbisu iblis. Saya ingat ada sahabat saya bincangkan berkenaan orang kata apa, melakukan haji dan sebagainya. Nak pergi haji, nak pergi umrah bukan perkara yang kecil, sekarang pula dah kena tutup dan sebagainya. Ada orang yang dah tempah ditangguhkan, itu pun tak tahulah boleh ke tak, wallahu alam. Kita harap cepatlah perkara ni semua berlalu. Bayangkan dalam keadaan terjadi perkara tu semua, kita kata susah nak pergi, akhirnya pergi untuk nak tunjuk pada orang saya ni rajin pergi umrah, tak ke rosak amalan tu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan pandang rendah pada isu niat. Baik, kita tengok di sini satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an mengutarakan, kata Nabi SAW, manusia pertama yang dihakimi pada hari kiamat ada 3 orang. Bukan 3 orang, 3 golongan, maaf. Manusia pertama yang dihakimi pada hari kiamat ada 3 golongan. Yang pertama, orang yang gugur di medan perang. Saya bacakan, lepas tu kita tengok. Orang yang gugur di medan perang, maksudnya orang yang mati syahid. Dia tak kata mati syahid, dia kata gugur, maknanya mati di medan perang. Dia dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diingatkan kepada nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya, lalu dia pun mengenalinya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, apakah yang kamu lakukan terkait nikmat-nikmat tersebut? Allah cerita, dekat dunia lah aku bagi nikmat macam ni, aku bagi nikmat, barangkali Allah ingatkan dia, aku bagi kamu tubuh yang sihat, aku bagi kamu kemahiran untuk berlawan, aku berikan kamu kehebatan berfikir, menyusun strategi menentang musuh dan sebagainya, berikan kamu wang, kita kata funding untuk nak berjihad dan sebagainya. Apa yang kamu lakukan terkait nikmat-nikmat itu? Lalu dia menjawab, aku berperang di jalanmu sehingga aku terbunuh. Dia kata aku berperang di jalanmu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggalah aku terbunuh. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dia kata kadzabta, kamu dusta. Sebenarnya kamu berperang agar orang mengatakan dia ini pemberani, dan itu telah dikatakan kepada kamu. Masya-Allah, masya-Allah, nauzubillah. Iaitu dia berperang, niat hati dia, saya pergi berperang ni supaya orang kata saya berani. Sebab tu saya ingat tentera Al-Qassam yang mempertahankan semenanjung Gaza. Mereka disuruh untuk pakai topeng kan. Topeng tu bukan saja nak selamatkan diri dan juga keluarga daripada musuh, tapi salah satunya dikatakan dia pakai topeng tu supaya orang tak tahu dia ni siapa, lalu orang angkat dia ni hero kan. Dia ni Avengers yang mempertahankan semenanjung Gaza dan sebagainya. Orang tak sebut macam tu sebab orang tak kenal pun dia siapa. Sebab apa? Tak mahu dalam peperangan tu kita kata dia timbul rasa riak. Nanti orang kata dia ni orang berani mempertahankan tanah orang Islam dan sebagainya. Ini dia punya kes dia. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan para malaikat agar dia diseret dalam keadaan tertelengkup pada wajahnya. Maknanya muka dia ke bawah, diseret, na'udzubillah, sampai akhirnya dia dihumbankan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min zalik. Ini yang kita sebut tadi, masalah kat sini, berperang tu bagus dah, sehingga terbunuh tu hebat dah, tahan sakit, tahan sabar sehingga kan terbunuh, Masya Allah hebat. Tapi gara-gara masalah kat sini penonton? Masalah niat. Niatnya supaya orang kata dia berani. Lalu kata Nabi SAW, Allah tahu keadaan hati dia dan Allah campakkan dia ke dalam neraka Jahannam. Na'udzubillah. Baik, itu golongan pertama. Golongan kedua, orang yang mempelajari serta mengajarkan ilmu dan membaca Al-Quran. Masya Allah, dia belajar ilmu, banyak ilmu dia, tak kira lah ilmu-ilmu bidang-bidang agama ni banyak meluas ilmu. Ada usuluddin, ada tafsir, ada hadis, ada fiqh, ada usul fiqh, ada tasawuf, ada akhlak, ada perbandingan agama, macam-macam ada. Orang yang mempelajari ilmu dan membaca Al-Quran, dia mengajar ilmu dan banyak dia membaca Al-Quran, dua-dua ni besar pahala dia. Dia akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dikenalkan pada nikmat yang telah diberikan kepadanya. Lalu dia pun mengenalinya. Allah beri kamu, Allah kata aku berikan kamu barangkali ingatan yang kuat, barangkali kefahaman yang hebat, barangkali pemikiran yang hebat. Dia nampak kaitan-kaitan perkara-perkara yang orang-orang tak nampak, ataupun dia nampak perkara-perkara yang asas tetapi menjawab perkara-perkara yang besar. Masya Allah, hebat orang macam ni. Dia tahu perkara-perkara macam tu, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
dan Allah bertanya pada dia, apa yang telah kamu lakukan terkait nikmat-nikmat itu? Maksudnya nikmat ni semua kamu dapat, apa kamu buat? Lalu dia menjawab, aku mempelajari ilmu keranamu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran. Dia kata aku belajar ilmu ni semua ya Allah, dia kata kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan mengajarkannya, nak menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, nak dapat pahala daripada Allah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kadzabta, kamu dusta. Sebenarnya kamu mempelajari ilmu agar orang mengatakan dia seorang yang alim, dia seorang yang berilmu. Masya Allah. Ni pun masalah juga. Masalah dekat apa? Sama niat. Dan itu sudah dikatakan untukmu. Maknanya ya sungguh dekat dunia dulu kamu dah dapat dah. Kamu tuju orang nak beritahu orang, kamu tuju nak orang cakap kamu ni orang berilmu, dan itu sudah dikatakan padamu. Memang kamu dapat sungguh dah. Orang dah sebut kamu hebat orang berilmu. Itu dia punya niat hati dia nak kejar sebutan orang ramai itu. Lalu kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kamu membaca Al-Quran agar dikatakan dia qari, dan itu sudah dikatakan bagimu. Maksudnya apa? Masya Allah, baca sedap. Dia ni memang qari ni maksudnya bukan qari ni maksudnya dia membaca Quran dengan baik. Barangkali sebutan dia baik, dia punya makhraj dia baik, tajwidnya panjang pendek cukup. Kita kata lagu pula tahu, lagu berbeza-beza, lagu Tarani, lagu Taratu, lagu Jiharkah, lagu Hijaz, tahu. Boleh ikut pula tu. Baca naik turun tinggi, lagu sedap, cukup semua kata. Niat dia tu hebat dah tu. Dia usaha tu sebab apa? Supaya kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang kata pada kamu dia adalah seorang qari, dia seorang pembaca Quran, bangga rasa sedemikian. Lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan supaya dia diseret dalam keadaan tertelengkup pada wajahnya sampai akhirnya dia dicampakkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Masalah apa kat sini penonton? Masalah niat juga. Okey. Jadi yang ketiga dan juga yang terakhir untuk hari ini, orang yang Allah Subhanahu Wa Taala lapangkan hidupnya. Lapangkan, bila kita sebut lapang hidup ni maksudnya apa? Orang yang murah rezekinya, iaitu Allah beri dia berbagai jenis harta. Banyak harta yang dia dapat, kaya dia akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dikenal kepada nikmat-nikmat telah diberikan kepadanya daripada berupa harta, kemurahan rezeki dan sebagainya. Lalu dia pun mengenalinya, dan Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, apa yang kamu lakukan terkait nikmat-nikmat itu? Dia lantas menjawab, aku tidak membiarkan satu jalan pun yang engkau sukai untuk berinfak padanya, melainkan aku berinfak kerana-Mu. Dia kata, Allah kata aku berikan kamu nikmat-nikmat itu, maksudnya harta yang banyak dan sebagainya. Dia kata aku tidak tahu jalan pun yang engkau suka untuk berinfak. Maksudnya apa? Dia mungkin barangkali dia nampak orang miskin, dia berbelanja pada dia. Nampak masjid dalam keadaan susah, dia berbelanja padanya. Ni pun sekarang zaman-zaman virus ni banyak masjid nak perlukan orang kata apa? Wang untuk nak sanitasi masjid, sanitize masjid dan sebagainya. Dia nampak, dia belanja. Kita kata, okey masjid tak cukup apa lagi? Masjid tak cukup ni, tak cukup tu. Kot orang kata apa? Tempat wuduk tu pecah sebelah, minta repair apa semua. Macam-macam. Ataupun nampak orang belajar, infakkan pada orang belajar. Nampak orang ibnu sabil atau putus bekalan tengah jalan, belanjakan, macam-macam lah. Saya ingat infak ni sampai akhirat, sampai kiamat tak habis kot. Banyak kita kata keperluan wang ni, manusia tidak perlukan wang. Lalu dia nampak tempat yang dia rasa Allah suka kalau dia berinfak, dia kata ni yang dia sebut, yang dia claim, yang dia dakwa. Lalu aku berinfak kerana-Mu, aku berinfak kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah pun berfirman, kamu dusta, sebenarnya kamu berinfak agar orang mengatakan dia itu dermawan, dan itu sudah dikatakan kepadamu. Maksudnya niat hati itu, Allah kata aku tahu niat hati kamu bukan untuk berinfak kerana Allah, tapi kamu harap dalam hati kamu orang sebut bahawasanya dia tu dermawan, dia tu orang yang suka bersedekah dan sebagainya. Sesudah itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan malaikat agar dia diseret dalam keadaan tertelengkup pada wajahnya hingga dicampakkan ke dalam api neraka, sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi sidang penonton sekalian, ni masalah apa dekat sini? Masalah niat. Ingat kita sebut tadi bahawa niat ni adalah sekecil-kecil perkara. Virus pun orang boleh nampak lagi berbanding niat. Niat ni memang tempat dekat hati saja, tak nampak. Tetapi gara-gara disebabkan niat tu, boleh lari kita kata tujuan kita, dan bila lari tujuan tu, pahala tu tak dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila ada orang puji kita, tuan-tuan dan puan-puan, atas kelebihan kita, barangkali ada orang dia lebih dari sudut medan perang, dia berani, orang kata Masya Allah kamu ni berani, hebat, lawan pedang hebat, tembak apa, guna senapang hebat, macam John Wick. tembak tepat, tak ada, tembak tak kena, kata kan, hebat sungguh. Orang puji, kata berani kamu dan sebagainya. Ataupun orang yang
hadis ni sebut mengajarkan ilmu baca Quran, dia qari, dia hebat baca Quran, dia ilmu, luas ilmunya. Ataupun orang yang banyak bersedekah, dia ni pendermawan dan sebagainya, orang puji, sampai pujian berkata, kamu ni hebatlah, kata banyak bersedekah dan sebagainya, kamu ni memang dermawan, memang Allah berkati, suruh apa semua. Kita dalam keadaan sedemikian, ada doa diajarkan oleh Nabi SAW, iaitu kita bacakan, Allahumma inni a'udzubika bima yaqulun, ya Allah, aku berlindung denganmu dengan apa yang mereka katakan, wa astaghfiruka bima la ya'lamun, dan aku mohon ampunanmu ya Allah daripada perkara yang mereka tak tahu. Maksudnya dosa kita di sebalik manusia ni, kesilapan kita barangkali lagi banyak lagi, barangkali ada kesilapan-kesilapan kita yang tidak orang ni tak tahu. Dia nampak hebat itu sebab kita tak tahu, sebab dia tak tahu, sebab Allah Subhanahu Wa Taala sembunyikan aib kita di hadapan mereka. Tu dia mereka nampak hebat tu. Ingatkan balik diri kita, wa astaghfiruka bima la ya'lamun, dan aku mohon ampunanmu ya Allah dengan perkara yang mereka tidak tahu, waj'alni khairan mimma yazunnun, dan jadikanlah diriku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Wallahu alam. Saya ingat sekadar tu perkongsian daripada saya. Jadi alhamdulillah kita sempat sentuh dua tajuk tadi, talbisul iblis kepada ahli ibadah dalam tawakal, dan juga talbisul iblis dalam kepada golongan yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kalau ada kelapangan, insya-Allah kita bertemu lagi. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.